أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan rahmatnya dan kasih sayangnya, diberikan kesihatan dan alhamdulillah dapat menunaikan salat subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan teruskan hadis yang ke-68 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelum ni kalau kita tahu, kalau kita kembali balik ataupun lihat balik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya menceritakan bahawa Ibn Abbas menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil bayad min thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa inna min khairi thiyabikum." Hendaklah kamu memilih warna putih dalam pakaian supaya dipakai oleh orang yang hidup dalam kalangan kamu, dan kafanilah dengan menggunakan kain yang berwarna sama kepada orang yang mati dalam kalangan kamu. Sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah pakaian yang terbaik. Jadi ini minggu lepas saya dah ceritakan bahawa yang pakaian yang terbaik sekali adalah yang berwarna putih. Tak kita tahu bahawa pakaian ini adalah lebih mengingatkan kita tentang kematian. So itu yang kita pakai, dan juga warna itu juga yang akan digunakan untuk mengkafankan kita sebagai orang Islam lah. Orang yang bukan Islam lain cerita, kan? Kita orang Islam ni mudah je, tapi itu pun orang pertikaikan. Kenapa orang Islam ni meninggal mati hanya orang kata apa, dikafankan saja dengan kain putih. Kalau mereka meninggal menggunakan pakaian yang smart, pakaian yang termahal sekali yang dipakaikan, kan? Sedangkan benda tu tidak memberikan kesan apa-apa dalam agama kita lah, kan? So nak kata bahawa pakaian putih ni sama rata saja, kan? Siapa yang boleh pakai, kaya, miskin, semua akan menggunakan benda yang sama. Dan saya ceritakan bagaimana kita tidak dapat mewasiatkan kepada keluarga kita bahawa kita nak pakai kot nak meninggal, macam tu. Ataupun kita mewasiatkan kepada keluarga kita bahawa saya nak meninggal nanti tolong kafankan saya dengan kain putih yang termahal sekali, yang ada di Bintulu ni, kan? Kain yang termahal sekali, kain putih lah. Tak dapat. Akhirnya kita akan ditolak, dan ke mana-mana tempat pusat pengurusan jenazah. Kalau di Masjid Darussalam, di Masjid Darussalam, kan? Akhirnya sama saja. Ini nanti nak siap yang pengurusan jenazah Bintulu tu, kan? Jadi di situ akan diuruskan mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi tak dapat nak klaim bahawa saya nak, oleh kerana kekayaan yang saya miliki, saya nak kain tu khusus. Tak dapat. Akhirnya akan guna juga apa yang ada di masjid. Yang di masjid tu semuanya made in China, kainnya. Kalau tak silap saya lah, lebih kurang macam tu. Betul tak Tuan Haji? Kan? Jadi insya-Allah hari ini kita sambung hadis yang berikutnya, dan hadis yang ke-68 daripada Samurah bin Jundub berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Albisul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum." Hadis yang samalah tapi jalur yang lain. Rasulullah menyebutkan, pakailah pakaian warna putih kerana ia lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah juga dengan kain putih kepada orang yang meninggal daripada kalangan kamu. Hadis yang lebih kurang sama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-69,
daripada Safiyah binti Syaibah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ril aswad. Kan, pada satu pagi Rasulullah SAW keluar dengan memakai jubah daripada bulu berwarna hitam. Kan, sini mirtun ni kalau kita lihat matan hadis adalah sejenis pakaian yang panjang dan yang luas dibuat daripada sutera, kan, bulu rambut dan kafas. Jadi yang orang panggil apa, Allah Muhammad Rasulullah SAW pakai pakaian yang istilahnya yang berbulu-bulu, kan. Tak ada masalah, kan, ikut kesesuaian. Kalau sebab kita ni tak ada musim sejuk, kan, kita ni tak ada musim sejuk, tuan-tuan. Sejuknya kena ikon je. Kalau kita pakai berbulu-bulu ke masjid, kalau ada ikon kuat tak ada, okey lah. Tapi sengaja kalau pakai kat rumah dan sebagainya nak berjalan, tobat panas, kita tidak akan pakai pakaian yang sedemikian. Alright. Awal pagi Rasulullah menggunakan pakaian demikian, kan. Jadi saya teringat masa saya belajar dulu, kalau musim sejuk tu pakaian yang tebal-tebal. Hatta kadang-kadang menggunakan pakaian yang paling tebal sekali yang ada, yang boleh kita pakai. Pakai seluar jin, sebab dia tebal. Kalau pakai seluar kain biasa, dia akan melekat di badan disebabkan sejuk tu, kan. Tak boleh nak pakai, so kena terpaksa pakai seluar jin, kan. Dan juga baju memang tebal lah, pakai jaket dan sebagainya. Kalau boleh pakai jaket kulit, kan. Kemudian kaki pula kena pakai stokin setiap masa, terus sejuk. Silap-silap kaki akan pecah, kan. Dekat kaki tu ada pecah-pecah, merkah-merkah kaki tu. Dan kalau dia sampai satu tahap merkah dia tu, pecah dia tu, akan menyebabkan kesakitan. Yang itu boleh mendatangkan masalah musim sejuk macam tu, kan. Kemudian kita lihat hadis yang ke-70 daripada Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah daripada bapanya menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatan al-kummin. Nabi SAW memakai jubah buatan Rom yang sempit di kedua lengannya. Subhanallah. Jadi Rasulullah tidak menghadkan pakaian kita. Hatta Rasulullah SAW sendiri menggunakan pakaian yang dibuat daripada, yang datang daripada Rom, negara Rom, tuan-tuan. Kan? Negara Rom. Tak ada masalah Rasulullah pakai. Kan? Istilahnya made in Rome lah, Rom, negara Rom. Sekarang ni Rom negara apa? Rom. Itali, kan. Jadi tak ada masalah Rasulullah pakai. Kita pun macam tu juga, tak ada masalah. Pakai pakaian dari negara mana pun tak ada masalah, kan. Janji pakaian tersebut bukan yang orang kata apa istilahnya untuk tujuan ibadat. Memang pakaian ibadat. Macam tuan imam tiba-tiba nak pakai pakaian Tok Sami, mana boleh, kan. Rasa selesa sangat, rasa nak pakai, kan. Senang, simple, pakai. Tak boleh. Itu pakaian menunjukkan keagamaan, tidak. Jadi pakaian-pakaian pendeta dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Tapi pakaian yang istilahnya digunakan untuk melakukan ibadat, kan, ianya menutup aurat ataupun pakaian seharian, pakaian tersebut menutup aurat, so kita boleh pakai. Tuan-tuan nak pakai seluar jin datang ke masjid, tak ada masalah, pakai ya. Tak, dulu saya ceritakan bagaimana orang Malaysia ni terlalu sensitif sangat dengan seluar jin. Hatta tak boleh nak pakai. Dia kata kalau kita pakai seluar jin, nanti jin nak pakai apa? Sejak bila kita tengok jin pakai seluar jin? Siapa yang boleh katakan kat sini kepada saya ada buku yang mengeluarkan atau siapa yang pernah nampak jin pakai seluar jin, ataupun dia pernah nampak jin? Dia nampak jin pakai seluar jin. Ini satu rasa saya secara peribadi adalah pemahaman yang salah. Pakailah apa sekalipun, kan. Janji benda itu dia akan menutup aurat. Ada. So kita kalau pergi ke mana-mana musafir, contohnya kita musafir, kadang-kadang kita pakaiankan itu yang kita guna solat kadang-kadang. Kan, kalau kita berhenti dekat tempat rehat, kalau kita pergi Semenanjung, R&R, yang tu kita pakai. Betul tak? Janji jangan pakai seluar pendek je lah. Nak semayang, kita driving dekat kereta pakai seluar pendek, yang itu kita nak pakai semayang. Itu
tak soleh lah macam tu. Takkan nak sembahyang pakai seluar pendek kan. Ataupun pakai seluar pendek yang sekat betis. Itu tak ada masalah. Kalau dia sekat betis. Kalau dia sampai alang-alang kata orang. Alang-alang di lutut. Itu masalah. Kalau dia lalang waktu kita berjalan, kalau kita berdiri dia sampai ke lutut. Nanti kita solat dia seluar tu dia akan naik. Macam tu. Sama juga kalau pakai seluar, pakai baju. Baju tu singkat. Yes, lutut tak boleh. So kalau dia pakai baju kita solat, kemudian baju tu tersingkap belakang dia, nampak aurat kat belakang pun tak boleh. Kena pakai yang sesuai kan, sesuai lah. Kalau kita nak masyarakat kita orang Asia orang timur ni, timur kita bukan timur, Asia kan. So pakaian kita kalau datang ke masjid kita ada adab dia yang kita pakai. Biasa kena sopan dan sebagainya kan, tak ada masalah kan. Jadi dia menutup aurat lah kan. Hatta kalau orang datang ke masjid kita tengok pelik je kan, ini nak kenal orang sini ke tak ni. Tapi pakaian dia menutup aurat, tetapi macam kita rasa ini macam bukan orang sini dan pakaian dia tak macam tak sesuai sangat kan. Kita rasa tak sesuai, tapi bagi dia kita tak tahu dia musafir dan sebagainya. So asal dia menutup aurat boleh, tak ada masalah. Bukan menjadi masalah kita pula jemaah masjid kata kalau tak payah, kalau orang sini sembahyang nak kena pakai kain sarung, tak boleh kan. Kalau dia nak pakai yang penting dia menutup aurat dan bersih pakaian tersebut, dia pakai kan. Tak ada masalah. Jangan memberatkan ataupun menyusahkan demikian. Janji kita pakai. Kopiah tu bukan satu kewajipan bagi kita. Kalau dia datang pergi masjid tak boleh kopiah, silakan, tak ada masalah. Kalau dia pakai alhamdulillah, macam tu kan. Tiba-tiba tadi ada orang yang datang ke masjid, tiba-tiba kenapa tak ada kopiah? Ada cari-cari kat sini ada kopiah, pakai. Itu bukan menjadi syarat sah untuk sembahyang. No. Orang kita yang pakainya kan. Jadi orang kita pakai nampak sopan dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Tapi untuk memberatkan orang, tiba-tiba dia tak ada kopiah, tak boleh nak datang ke masjid, kata ke sini adab dia kena pakai kopiah ataupun songkok dan sebagainya. Itu menyusahkan orang nak sembahyang pula kan. Ataupun yang datang tu sebenarnya baru-baru nak bertaubat, datang ke masjid tak tahu sembahyang macam mana, tak tahu semua. Tiba-tiba tadi hati dia tergerak untuk sembahyang, datang masuk dengar azan, masuk dengar seronok. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala jentikkan hidayah dalam diri dia. Seronok, masa seronok kenapa aku tiba-tiba rasa nak datang ke masjid? Dia datang ke masjid dengan keadaan yang subhanallah kan. So dalam keadaan ni kita kena tanyalah, jangan kita halau dia. Contoh dah halau dia, ini pakaian tak bersih dan sebagainya, contohlah. Tu kena kita berfikiran husnuzan, bersangka baik. Kecuali kalau dia jadi orang yang kita kata dia memang orang gila dan sebagainya. Tapi itu pun perlakuan kita, cara kita nak untuk dikeluar dari sini pun kena cara yang baik. Ada setengah tempat tu macam memperlakunya dengan tidak yang baik, secara tidak baik kan, dengan cara yang tidak baik. Baru-baru ni kita lihat bagaimana yang viral tu kan, seorang yang yang dikatakan mencuri tabung masjid kan. Sampai masalah viral satu Malaysia, jemaah masjid, AJK masjid tu sendiri, tok imam pun kena, semua kena kan. Jadi pandangan masyarakat di luar kan mengatakan sebaliknya. Mereka akan mengatakan bahawa ini Islam macam ni dan sebagainya. Subhanallah kan? Dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada budak tersebut kan. So sekarang ni kita dilingkungi oleh undang-undang. Kalau kita tak buat sesuatu yang hingga benda tu viral, dia akan menjadi masalah. Kalau untuk kita mendidik dia dan sebagainya, itulah. Kalau akibat suka upload ataupun viralkan apa yang kita buat, ini masalah kan. Okey, kita selesai dalam bab pakaian Rasulullah SAW. Dan yang jelas ini apa yang kita boleh dapati adalah setiap pakaian yang orang kata tak kira lah warna apa yang kita pakai, tak ada masalah. Rasulullah memakai pakaian warna merah kan, tapi merah yang bukan merah terang tu, tetapi merah yang bercampur-campur dia sebutkan. Warna hijau yang bercampur-campur, bukan hijau yang orang kata
yang terang, yang hanya hijau saja. Dia bercampur-campur pakaian Rasulullah, dia berjalur-jalur. Dan pakaian yang paling diminati oleh Rasulullah SAW adalah warna putih. Dan pakaian juga yang diminati oleh Rasulullah SAW yang diperbuat daripada negara Yaman. Dia suka pakai itu. Alright. Bab yang ke-9 menceritakan berkenaan dengan roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roti ataupun aish merupakan makanan asasi bagi sebahagian orang Arab seperti mana nasi bagi orang Melayu. Orang Arab dia makanan utama roti, tetapi dia masak nasi sedap. Kan? Nasi dia sedap. Makanan utama roti, macam kita makanan utama nasi. Kan? Bagi dia makan roti, orang kata apa, masa saya belajar saya teringat. Kalau kita makan roti, nasi, kita tidak akan menjatuhkan walau sebutir nasi itu di sekitar pinggan kita. Tapi orang Arab kalau makan nasi itu akan bertaburan di sekitar pinggan. Sebab itu bukan makanan utama dia. Kalau roti, kalau mereka makan roti, so dia tidak akan bertaburan, dia akan kat situ saja. Dia berbeza. Dan kalau dia makan pun dia akan menggunakan, kalau orang kita makan sopan dia makan. Bukan kata mereka tak sopan, no. Tapi memang situasi macam tu. Makannya macam dia akan ambil makan nasi, dia akan buat macam ni. Dia akan sagu dulu. Barulah dia akan makan. Kita makan terus. Berbeza. Kan? Sebab kita, kalau orang tua-tua kita dulu dia menanam padi. Kan? Dia tanam padi, dia jadikan beras dan kita makan. So kepenatan untuk menanam padi tu dengan proses dan sebagainya penat. Jadi orang tua-tua kata jangan buang nasi dan sebagainya. Dia peringat kepada kita. Sebab daripada sebutir itulah yang mengenyangkan kita sebenarnya. Macam tu. Sebab saya ingat masa saya kecil-kecil dulu selalu ikut mak saya pergi tanam padi kan. So masa tu lah merungut lah. Merungut nak kena angkat padi, nak kena tenyek-tenyek apa nama, pisahkan biji padi tu dengan tangkai dan sebagainya. Istilah orang baik tu kulas beran. Kemudian kalau beras baru ataupun padi yang baru kita tuai, nak makan sedap kena tumbuk, makan jadi empeng tu kan. Tapi memang sedap sebab dia pure. Bapa mentua saya tanam padi, dia ada bendang yang banyak lah. Tapi dia tidak pernah merasa nasi beras pertama yang dituai tu. Sebab guna mesin. So mesin datang terus angkut ke kilang. So dia tak pernah makan. Dia tidak pernah merasa tuaian dia tu. Kebanyakan setiap tahun, sebab setahun tanam 2 kali. Kan? So setiap tahun macam tu lah. So dia akan beli beras di kedai. Sebab kita ni tak ada bendang sawah padi yang macam tu. So kita buat pun, tanam pun untuk kita. So kita boleh rasa beras yang kita makan kan. Beras bukit, beras ni sebagainya. Itu alhamdulillah. Alright. Nabi SAW tidak hanya memakan roti, tapi baginda makan makanan lain, tetapi roti adalah makanan utama yang dimakan oleh Nabi SAW. Dalam kebanyakan kitab cetakan, mereka menggabungkan bab ini dan bab 25 dalam satu bab. Nanti sebab ada bab yang menceritakan lauk pauk Rasulullah SAW juga, kan? Bagaimana Rasulullah juga makan roti, diceritakan di situ juga. Tetapi sebahagian cetakan pula mengekalkan keaslian kitab dengan membahagikan kedua-duanya. Inilah sebab yang menjadikan sebahagian kitab mempunyai 55 bab dan cetakan kita ini mempunyai 56 bab. Alright. Menurut Syekh Muhammad Al-Awwamah, setiap bab yang disusun oleh Imam Tirmizi mempunyai tujuan yang tertentu. Bab Aish menerangkan kesusahan hidup Nabi SAW, manakala bab Khubzun pula menerangkan makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi. Ia mempunyai tujuan yang berbeza. Orang Arab sebut roti dengan khubzun berbeza. Kalau roti yang jenis memanjang tu, yang macam bulat-bulat ala-ala bulat tu,
Itu roti macam roti gardenia yang bukan roti potong tu. Kan, roti yang panjang. Itu dipanggil roti. Tapi tidak, dan dia tak selembut yang kita punya. Dia keras, dia atas dia rasa keras. So nanti orang Arab, macam kita makan pergi haji, kita pergi umrah, makan di hotel-hotel. So kadang-kadang kita kena potong, betul tak? Itu kita potong dia. Dia hancur-hancur dia punya kulit tu kan. So orang Arab itu disebut roti. So nanti dia patahkan dua, dia ambil itu dan dia makan. Dia cecah dengan apa sajalah. Telur, tomato ke apa benda lah. Dia gunakan. Kalau khubzun, yang lepe tu, yang kita makan macam dengan shawarma. Ya kan, shawarma tu bulat tu, itu dipanggil khubzun. Yang itu kalau kita makan kat kedai, orang kata, dia kata nak khubzun tu, nanti dia ambil tu, dia lempar macam tu je. Dia lempar macam tu. Tuan-tuan, itu bukan suasana dan suasana setempat tu, bi'ah setempat tu, itu bukan kurang adab bagi mereka, no. Kan, mereka selamba je campak roti pun campak macam tu je. Ambil. Tak ada masalah. Kita dengan orang kita lain, tak sama. Kita kalau campak nasi memang kurang adab. Kan? Tapi ni roti dia campak gitu je. Kan? Kalau dalam plastik tu dia campak macam tu. Dia panggil khubzun. Dia makan. Saya mula-mula datang belajar, saya tak boleh makan roti, saya tak boleh makan khubzun tu. Sebab kita orang kampung kan, nak makan roti ni jarang. Makan pun makan nasi. Mula-mula saya tak boleh terima makan tu. Kan? Sampai je daripada Malaysia ke Jordan masa tu. Cari nasi. Cari nasi ni mana? Rasa macam Allah SWT. Sebab dalam kapal terbang tak ada nasi. So sampai di hotel, cari je nasi. Bila tengok-tengok, alhamdulillah. Tapi nak jumpa tu kebesokannya, bukan hari pertama datang. So hari pertama datang, pergi cari dekat Jordan tu, restoran orang Melayu, alhamdulillah jumpa. Tapi dia punya harga nasi goreng saja. Nasi goreng harga RM16. Harga RM16. Sebab duit dia besar kan. Dia pakai dinar. So besar. Paksa juga makan masa tu. Jadi subhanallah, lama kelamaan akhirnya biasa. Sekarang ni makan roti tak ada masalah. Bahkan cuma saya tak minat makan roti canai saja. Kalau roti macam tu, kalau orang suruh makan roti canai, jom kita makan roti canai, saya sangat-sangat kurang makan. Right. So hadis yang pertama daripada bab ini, daripada Muhammad bin Sirin berkata, Muhammad bin Sirin tuan-tuan adalah tabi'in. Dia selepas zaman sahabat. Dia tak pernah tengok Rasulullah SAW. Jadi tabi'in lah. Right. Dia bukan sahabat. Muhammad bin Sirin berkata, kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban mumashyaqan min kittan fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aytuni wa anni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i wa yada'u rijlahu ala unuqi yara an-nabi jununan wa ma bijununun wa ma huwa illa al-ju'. Kami berada bersama Abu Hurairah yang ketika itu memakai dua lapisan pakaian yang diperbuat daripada kain linen yang dicelup dengan tanah liat merah, lalu dia membuang hingusnya pada salah satu pakaiannya. Sesudah itu dia berkata bakhin, ucapan ketika selesa. Abu Hurairah membuang hingus pada kain linen, padahal dahulunya aku pernah tersungkur di antara mimbar Rasulullah SAW dengan baik bilik Aisyah disebabkan kelaparan. Kemudian datang seorang yang meletakkan kakinya di tengkukku kerana menyangka aku gila, sedangkan aku tidak gila melainkan terlalu lapar. Jadi para sahabat ni sampai kelaparan sampai tahap demikian. Makanan tak ada. Kan, tak jumpa makanan tuan-tuan. Kan, kelaparan. Kita sekarang ni insya-Allah kalau kat Malaysia tak akan sampai tahap macam tu.
Kan, kalau lapar sekalipun kita pergi pada jiran sebelah, mungkin insya-Allah dia akan bagi makanan, ataupun tak datang ke masjid, insya-Allah jemaah masjid akan bagi makanan. Kan? Sebab orang kita ni datang ke masjid, kalau betul kita tak ada makanan, kita datang masjid, insya-Allah jemaah masjid akan membantu. Itu kelebihan orang kita. Alhamdulillah. Dan di zaman, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW ni, subhanallah, kan, sampai tahap tu hingga kan dikatakan gila, sebab yalah dah tak boleh bergerak dah, kan, sampai tersandar, bukan tersandar, terbaring tu, kan, dekat mimbar Rasulullah SAW, sampai dipijak beliau. Ingatkan dia gila, rupanya dia lapar sangat, tuan-tuan. Jadi orang yang orang kata apa, dalam keadaan demikian, subhanallah, kan, jadi orang kita tak sampai tahap macam tu dah, kan, sampai orang kata apa, susahnya. Tapi alhamdulillah, kan, ada orang-orang yang susah tapi dia ambil pendekatan mendiamkan diri. Itu kesian kita tengok. Alhamdulillah orang kita pun rajin bagi sumbangan dan sebagainya kepada orang-orang yang susah ni, kan. Mudah-mudahan usaha kita tu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Sebab apa saya katakan masjid? Sebab subhanallah, apa sahaja aktiviti masjid yang dibuat, sama ada untuk apa saja aktiviti kebaikan, of course lah kebaikan, kan. Kalau kita nak bantu jemaah yang kurang mampu ataupun yang susah, yang dhaif dan sebagainya, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan rezeki, kan, akan menggandakan rezeki dan tidak akan pernah putus rezeki, khususnya masjid lah, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan dan rezeki akan bertambah lah. So orang menyumbang ni tidak akan berhenti, tuan-tuan, tidak akan berhenti. Right. Kemudian hadis yang seterusnya, yang sebelum terakhir ini insya-Allah, daripada Malik bin Dinar, an ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qatin wa lahmin illa ala dhafafin. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf, qala ay yatanawala ma'an nas. Rasulullah SAW tidak pernah berasa kenyang apabila memakan roti atau daging melainkan dengan ad-dhafaf. Malik bin Dinar berkata, aku bertanya seorang lelaki daripada ahli badiyah, apakah yang dimaksudkan dengan dhafaf? Malik menjawab, ad-dhafaf ialah makan bersama orang ramai. Ingat, so yang menjadikan orang kata apa, makan ini berkat, dia ada sebab dia, kan. Berkatnya di situ disebutkan para ulama adalah makannya tak boleh seorang-seorang. Tanda dia kena makan ramai-ramai, makan ramai-ramai. Sebab itu disebutkan dhafaf. Ditanya kepada, sebab orang bahasa ni orang kena tanya orang kampung-kampung. Sebab itu ditanyakan di sini, dia kata qala ma sa'altu rajulan min ahli badiyah. Dia tanya orang kampung tu tentang apa maksud dhafaf tu, kan. Kita orang ba'i, kan, orang ba'i, kalau dia cakap ba'i, kalau dia bercampur-campur, dia kata banjir. Dahsyat lalu banjir. Mana ada orang ba'i bersih banjir, kan. So kena tanya keasliannya orang tua-tua, dia akan sebab apa? Tepan, kan. Dia tak kata-kata banjir. Banjir itu bahasa yang dah dicampurkan, kan. Tetapi kalau bahasa asalnya orang kata tepan. So tepan tu jarang digunakan, kan. Budak-budak sekarang, kan, banyak masuk bahasa-bahasa tu. So ditanya kepada orang badiah ni, orang kampung ni tadi, kan. So maksud dhafaf adalah makan beramai-ramai. So disebut kat sini antara sebab berkahnya makanan itu adalah yang pertama dibacakan bismillah. Ini sebab makanan itu berkat. Sebab Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, ya ghulam samillah, dia kata, wahai budak, dia kata, makan sebutkan bismillah, samillah, cukup, kan? Hanya sebut bismillah. Macam kita pagi-pagi ni, lepas ni kita sarapan pagi, mana dia angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar, amin. Semua jawab bismillah. Kalau kat rumah lain cerita,
Yang kat rumah pula kita suruh cucu kita baca. Ni tolong baca doa tak? Kita mana? Tak ada masalah. Kalau tak baca pun tak masalah. Itu untuk keberkatan. Tapi cukup hanya dengan kita baca bismillah. Jangan pula tak baca bismillah. Sebab Rasulullah kata apa? Kena baca bismillah. Ataupun kalau lupa kena bismillahil awalihi wa akhirihi. Kena baca demikian pula. Jangan lupa. Kalau lupa baca bismillah. Baca demikian. Alright. Yang kedua adalah hamdalah. Ini kita cerita makanan yang mendapat keberkahan. Lepas kita makan kena baca apa? Alhamdulillah. Kita tidak akan baca benda lain, betul tak? Ataupun kita ada istilahnya lepas makan cukup. Tak boleh. Islam ni ajar kita lepas makan kena alhamdulillah. Kalau nak sambung pula doa lain, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu panjang doanya, sikit-sikit je doanya. Tapi cukup juga dengan alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga adalah dimakan oleh orang ramai. Makanan tersebut dimakan ramai orang. Kan? Sebab tadi hadis itu kata apa? Ad-dhafa. So makanan untuk berkatnya kena makan ramai-ramai. Kalau kita ada makanan, kita share kepada orang lain. Kita masak kat rumah, kita sedekah kepada orang lain. Macam tu. Kan? Kalau bukanlah maksudnya tiap-tiap hari benda tu, no. Kalau kat rumah kita makan dengan ramai-ramai, betul tak? Tapi kalau kita rasa makanan kita, rezeki kita ni nak berkat, benda kita sharing dengan orang lain. Kita pergi sedekah dengan orang lain. Kan? Kemudian yang terakhir adalah makanan yang halal. Yang ni halal ni sensitif sikit. Sebab apa? Sebab orang kita ni tuan-tuan main lantak. Sebab apa saya kata lantak? Kalau tuan-tuan pergi kedai makan di Bintulu ni, saya cerita Bintulu terus terang kita Bintulu. Jangan pula ada yang sensitif supaya cakap ini live ni. Kita kalau tengok pergi kedai makan, kita tengok apa? Dalil di situ bukan halal tu. Kita tengok lambang tudung. Betul tak? Kita tengok orang situ, pekerja Islam. Yang kedua kita rasa, ramai orang pakai tudung. So kita pergi makan. Betul? Terutama restoran-restoran yang non-Muslim je. Saya katakan non-Muslim. So dalil kita orang pakai tudung ramai makan kat situ. Sebab kita nak makan, orang Islam, dia kena pergi kedai-kedai yang kita tahu status dia halal. Kan? Sebab kita takut penyediaan ayam dia, kan, daging dia. So sebab dia bukan Islam, dia tak tahu apa yang dimasuk makanan untuk orang Islam. Yang masalah orang Islam, dia melantak saja. Dia lantak je makanan. Sebab dia kata dia tengok orang ramai pakai tudung. Ini masalah besar kita. Sensitivity tu tak ada. Bahawa dia lupa dia orang Islam. Kan? Kalau kedai-kedai orang Islam, kita tak kisah dah tu. Tapi masalah ada juga pengusaha-pengusaha Islam, saya minta maaf, yang tak kisah pula halal dan haram. Dia sukati kalau beli ayam, dia sukati je beli ayam, dia ambil contoh. Itu orang Islam. Tapi kalau yang bukan Islam, dia rasa itu tak ada masalah, saya nak berniaga, contoh. So kalau dia ada sijil halal, alhamdulillah, kita percaya kepada majlis agama Islam yang mengaturkan benda itu. Sebab nak apply tu, dia kena ada syarat-syarat dia. Kan? Jadi mudah. Sama juga kalau kita makan roti main gasak saja. Kan? Asal roti kita rasa semuanya halal. Siapa kata? Kalau semuanya halal, tak ada orang minta logo halal tu dekat roti dia punya plastik tu. Kan? Sebab roti ni tuan-tuan, kalau dia tak ada logo halal, kita tak payah belilah. Kita beli yang memang ada halal. Kalau yang tak ada, jangan main sembat. Kita tak tahu sebab kita, saya kata kita orang Islam.
Kita patut sensitif dengan kita bahawa kita ni Islam. Kadang-kadang kita main tak indah ya, main makan, tengok roti, asal roti makan, asal roti makan. Kalau kita rasa roti tu tak ada, asal kita tak jumpa dia tulis roti babi, contoh, minta maaf saya sebut kan, ataupun roti ni ada non halal, kita nak tengok sampai tahap tu. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebab kita sekarang bergantung kepada apa? Bergantung kepada kalau roti tersebut dibuat dan ada kelulusan sijil halal, kita makan. Jangan kita main ambil je, main seronok aja makan. So kita rasa cantik roti tu, kita makan. Kita pergi kedai-kedai tengok roti cantik, kita pergi ambil, kita beli, kita hantar kepada keluarga kita, bagi anak-anak kita makan. No, bukan masalah macam tu. Dulu mungkin yes, dulu memang masa kecil-kecil kan, kita dah belilah roti-roti kat kedai tepi-tepi, yang anti-anti tu jual, kita makan. So sekarang kita dah ada ilmu, takkan kita nak beli macam tu saja. Of course kita banyak dah kedai-kedai yang supply roti-roti yang ada halal, so kita ke situ lah kan. Jadi mudah-mudahan makanan kita diberkati lah kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil mudah saja. Ini sebagai peringatan untuk diri sendiri dan juga sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pernah membuat program, bukan saya buat program, ada satu program yang kita buat kan, tengok supply itu dia hantar roti. Saya kata, roti ni daripada mana? Saya tanya. Dia ada status halal, tapi roti ni daripada mana? Saya kata. Dia kata roti ni ambil daripada kedai ni. Saya kata, awak ada status halal, tapi awak ambil roti yang bukan daripada kedai yang ada halal. Oh, saya tidak tahu, dia kata. Macam mana kamu tidak tahu? Kamu ada logo halal ni. Ni saya report dia nanti, saya kata. Kan? Saya report ni, tak boleh ni, saya kata. Awak kena tukar balik roti ni. Saya kata demikian. Sebab dia ambil roti yang tidak halal. Sebab tu saya kata, bukan bermakna roti tersebut ada benda tu. Tak, masalah ni tidak ada sijil halalnya. Sedangkan di Bintulu ni ada kedai-kedai yang ada halal, roti halal kan. Jadi macam-macam tuan. Jadi kita kena sensitif sikit dengan makanan, untuk supaya makanan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main sembat sajalah makanan ni. Jangan main ambil, terutama kita ni balik keluar daripada masjid kan, dengan kopiah tersebut, tengok-tengok ambil roti sebarang je. Jadi akan jadi dalil kepada orang lain. Macam tadilah, dalil kepada kat kedai tu, tengok ada orang pakai tudung. Semua yang saya tanya kan, yang saya tanya kepada mereka ni, dia makan kat kedai, dia kata apa? Ustaz, ramai orang pakai tudung. Sejak bila JAKIM mengeluarkan sijil yang ada lambang tudung? Saya kata, sejak bila logo halal tu ada lambang tudung? Tak ada kan. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian itu memberikan manfaat kepada kita semua kan. Jadi itu saja. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wal 'asri innal insana الذين آمنوا بالصالحات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.